Dengan kemajuan teknologi, transaksi dalam talian lebih mudah dengan hanya satu klik. Namun tetap ada yang berniat jahat dan cuba mengambil kesempatan untuk manfaat pribadi. Scammer akan menghubungi anda dan menyamar sebagai pihak berkuasa dan meminta maklumat pribadi untuk memindahkan wang anda. Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan, sila sahkan kesahihan pemanggil melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Laporkan panggilan mencurigakan dengan segera kepada pihak berkuasa. Jadilah pengguna digital yang bijak. Layari laman sesawang ini untuk maklumat lanjut. Ingat, kenal pasti, semak dan laporkan scam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya host anda hari ini, Cik Syahmat bin Abdul Rahman, lebih dikenali sebagai Ultimate, dan kami berada di perbincangan Town Hall siri keempat bagi peringkat daerah Dang Wangi pada hari ini. Dan hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat tular mungkin sekarang ini, iaitu penipuan pinjaman yang tidak wujud. Sebelum tu kita berkenalan dengan ahli panel kita. Di sebelah kiri saya pertama sekali ialah yang dihormati Superintendent Nazrun bin Abdul Yusof, Timbalan Ketua Polis Daerah Dang Wangi. Apa khabar tuan? Ahli panel kita kedua, Encik Nasrul bin Muhammad Isa. Kalau saya tak silap, bekas polis Ya, betul. Bekas polis, tapi sekarang ni dia ketua kepada penipuan cyber dan juga forensik digital di Bank Rakyat Malaysia. Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah. Dan yang ketiga mungkin orang tak kenal, tapi saya kenal dia, Encik Anantan Rajaram. Apa khabar? Dia merupakan seorang yang bergerak dalam industri hiburan tanah air dalam pelbagai peranan. Jadi kalau siapa tak kenal muka dia, paling kurang pun saya rasa kalau dengar suara dia akan kenal lah. Kan? Thank you. Baik, kita akan bercerita sikit tentang penipuan pinjaman yang tak wujud ni lah kan. Dan kita ada beberapa soalan ni untuk ahli panel kita. Mungkin soalan yang pertama ialah untuk superintendent kita lah kan. Boleh tuan dihormati takrifkan sikit apa itu penipuan pinjaman yang tidak wujud dan mungkin apa cara dia bergerak atau modus operandi dia. Baik, terima kasih kepada tuan moderator, kepada ahli panel 2 dan 3. Okey, saya terjemahkan sedikit apa sebenarnya pinjaman tidak wujud ini. Kalau kita lihat daripada ayat itu sudah mengatakan bahawa pinjaman yang tidak wujud ini memang satu pinjaman yang tidak ada. Tidak wujud sebenarnya, tetapi satu sedikit telah memanipulasi keinginan, kehendak dan juga kita boleh katakan sebagai rasa terdesak masyarakat untuk membuat pinjaman dengan membuat satu sistem ataupun cuba membuat satu MO baru menggunakan teknik mengiklankannya dengan beberapa cara. Modus operandi yang biasanya yang dibuat oleh sindiket, kita panggil sindiket sebab mereka ni dah mula menampakkan satu tata cara yang terancam, di mana mereka ni dah mula menawarkan pinjaman melalui laman sosial, media-media sosial, laman handphone, melalui SMS serta beberapa cara di mana pengiklanan mereka ni menarik minat ramai, antaranya dengan cara meletakkan sebagai pinjaman pinjam sekarang dapat sekarang, di mana yang ini tidak tidak mampu dilakukan oleh institusi bank yang berdaftar ataupun syarikat-syarikat pinjaman kredit masyarakat yang berdaftar. Jadi melihat kepada ini, maka masyarakat akan menjadi tertarik, diletakkan dalam konteks menarik minat masyarakat. Apabila penawaran ini dibuat, mangsa yang berminat biasanya akan menghubungi nombor ataupun hotline link yang telah diberikan, di mana di sana mangsa akan diminta untuk melengkapkan borang. Contohnya macam borang nak buat pinjaman lah, berapa pinjaman yang nak dibuat, apa yang perlu, contohnya kad pengenalan ataupun apa-apa dokumen yang diperlukan. Apabila mangsa dah mengisi borang, di sinilah bermulanya perhubungan. Masa ni tidak ada perkenalan, mereka tidak berjumpa secara bersemuka, hanya melalui maya. Daripada situ
pihak sindiket akan menghubungi melalui telefon ataupun mungkin dengan secara mesej kepada mangsa, dan apabila mangsa berminat, barulah mereka ini akan menceritakan apakah dia punya perkara yang perlu dia buat. Contohnya mengisi borang ni hendaklah meletakkan deposit sebelum mendapat pinjaman. Dengan bila deposit dah dibayar, dia kata kena perlu bayar duty stamp. Ataupun dia kata kita ni ada peguam untuk memastikan kita punya pinjaman ini adalah pinjaman yang perlu dibayar oleh peminjam. Jadi perlu bayar kepada peguam. Dan ada juga yang mana mereka mengatakan yang perlu buat pembayaran pemprosesan. Jadi sebelum duit tu dikeluarkan, mereka ni pihak sindiket dah mula minta duit. Contohnya nak pinjam RM30,000, untuk proses ni pun dah pergi kepada RM10,000. Duit belum dapat lagi. Tapi RM10,000 daripada duit mangsa dah keluar. Dan ketika itulah mereka akan serahkan satu nombor akaun. Biasanya nombor akaun yang diberi ni bukanlah nombor akaun milik kepada sindiket ini, tetapi kita panggil mule account ataupun akaun keldai, di mana akaun ini bukan milik mereka dan kebiasaannya disewa, dipinjam ataupun memang diberikan oleh orang yang tertentu hanya kepada sindiket ini untuk digunakan. Jadi apabila akaun itu telah diterima, biasanya mereka akan buat transaksi, masukkan duit contohnya untuk menguruskan segala bayaran pemprosesan. Dan yang menjadi masalahnya, biasanya mangsa ni akan merasa tertipu. Contohnya dia nak pinjam RM10,000 ataupun RM30,000 tadi, dia dah bayar RM30,000 untuk yuran ni, sebab dia akan sedikit akan minta lagi, tak cukup ni, you punya ni, kita kena bayar untuk proses yang ni apa semua, ada peningkatan sedikit daripada sudut you punya orang kata interest dan apa semua, you kena bayar lebih. Jadi mangsa pun bayar, nak pinjam 30, kadang-kadang sampai terlebih RM40,000 dah bayar kepada sindiket. Dan dia tak sedar, tanpa sedar. Dan hanya apabila dia dah fikir, saya ni nak pinjam 30, tengok akaun saya dah bayar 45. Dan ketika itu bila dia contact balik, sindiket ni dah tak ada lagi. Biasanya nombor telefon yang digunakan juga adalah bukan nombor telefon pemilik sebenar, dan juga akaun Facebook kalau digunakan akaun bukan pemilik sebenar. Dan untuk mengesan itu memang akan mengambil masa lah. Dan kebiasaannya mangsa mengetahui apabila duit dah dikeluarkan. Itu adalah sedikit latar belakang dan modus operandi penipuan pinjaman yang tidak wujud. Faham? Baik. Kita tanya mungkin pendapat Cik Nasrul lah. Kan, jadi kita tahu satu tawaran pinjaman ni boleh juga datang daripada bank yang sah. Kan, jadi mungkin macam mana kita nak bezakan atau mengenali mana tawaran itu bukan dari pihak bank yang sah ataupun daripada bank yang betul-betul bertauliah lah, yang sebenarnya lah. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Sebelum saya menjawab kepada persoalan itu, izinkan saya bagi tahulah macam mana proses yang sebenar kalau kita nak buat pinjaman. So kalau dengan bank ni, kita of course normally kita tahu, senang saja, walk into the branch, pergi ke bank, apply loan. Itu yang biasa orang buat. Okey, selain kita pergi ke branch macam contoh biar rakyat, pergi je mana-mana branch, akan staff ataupun kaki tangan di bank akan menerangkan apa proses macam mana dokumen yang diperlukan secara detail. Dan kat situ juga kita akan semak sama ada pemohon ni layak ataupun tidak dekat situ. Okey. Yang keduanya, selain kita pergi ke branch cawangan perbankan ni, kita juga boleh pemohon boleh, sekarang ni kita dah zaman digital. Kita boleh apply through application, e-application sekarang ni, kat kredit, loan dan sebagainya. Tapi diingatkan bila nak pergi ke e-application tu, check dulu link yang kita nak masuk tu. Sebab hari ni banyak yang kita dapat link yang tidak betul. Maknanya tuan-tuan dan puan boleh pergi ke link ke bank and then tengok permohonan pinjaman and then apply kat situ. Dan nanti bila dah submit application kat situ, nanti ada satu staff bank akan react ataupun
kata apa, menghubungi dan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan lah. Okey. Yang ketiganya adalah melalui ejen-ejen. Ada juga setengah bank ni dia melantik ejen pemasaran. Untuk bank rakyat saya tekankan bank rakyat tidak pernah melantik ejen ya. Untuk bank rakyat kita tidak ada ejen. Kalau kata ada siapa ejen kata kami daripada bank rakyat untuk ni tapi saya bukan staff ejen, maknanya berhati-hati. Maknanya itu kita tidak pernah melantik ejen untuk bank rakyat. Bank-bank lain ada tapi saya tak pasti. Tapi ada ni dah kata apa salah satu bank untuk dapatkan kata apa dia punya masalah marketing dia lah dapatkan pemohon. Okey. Yang untuk kata bukan daripada pihak bank ni, yang pertamanya lah bank ni tidak ada upfront payment. Kalau kita mohon dengan bank yang berdaftar yang sah ni tidak ada upfront payment. Contohnya dia kata nak bayar pendaftaran lah, urusan guaman lah, pemprosesan dan sebagainya lah, untuk clearkan blacklist sitos lah. Maknanya kita tidak ada payment kat situ. Kalau bank setelah loan tu diluluskan barulah kita ada deduct kat situ, dari sisi insurans dan sebagainya lah. Okey. Yang keduanya, hari ni kita banyak sangat platform media sosial. Macam kita sekarang saya tengok dekat Facebook pun kadang-kadang sponsor offer pinjam. Kadang logo bank raya lah, kadang-kadang logo HB Maybank kan. Sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya itu adalah genuine ataupun tak genuine orang yang mengoffer untuk buat loan ni. Okey. So dekat situ kita ni sebagai orang kata pemohon ni kena bijak sikit lah. Check dulu dengan siapa kita berhubung tu, sama ada dia ni memang betul ejen dilantik oleh bank ataupun tidak. Sekiranya betul, barulah berurusan. Dan segala proses urusan ni dia semua akan berakhir di branch juga, di cawangan juga. Dia tidak boleh orang kata berlaku di luar cawangan. Contohnya cek IC dekat luar lah, kat mana-mana. Maknanya itu orang kata melanggar etika perbankan lah. Maknanya semuanya akan berlaku, sekiranya dia dapat offer letter pun semua akan berlaku di branch ataupun cawangan bank. Okey. Yang ketiganya saya nak ingin ingatkan bahawa berwaspada dengan kadang-kadang kita ni dapat banyak offer buat loan, kadang dia snap gambar apa? Kad nama dia. Contoh dia adalah staff bank. Banyak berlaku hari ni penipuan berlaku, sebenarnya dia bukan staff bank pun. So apa yang perlu kita buat adalah kita bila ada macam tu kita nak berhubung dengan dia, check dulu dengan bank ada tak staff ni bekerja dengan bank. Maknanya kalau dia betul, barulah kita boleh proceed dan sebagainya. Itu dari segi proses bank lah untuk kita mengenali sama ada ini betul ataupun ni cuba untuk menipu lah dapatkan dia. Itu bila sebenarnya. Masih kita. Faham. Adalah itu soalan susulan ni apa superintendent cerita pasal akaun kedai. Bolehkah bank kena pasti akaun mana digunakan sebagai akaun kedai ataupun tidak, atau di luar bidang kuasa bank? Okey, untuk akaun-akaun mule ni kita sebenarnya kita menerima laporan daripada mangsa. Kita akan ambil tindakan daripada laporan tu, kita akan ambil action lah. Contohnya kita akan buat sekatan sementara, dia tidak boleh buat apa-apa transaksi sehinggalah dia membuktikan bahawa akaun tu adalah akaun yang okey, akaun yang tidak masalah. Yang keduanya dari segi bank ni kita juga ada membuat sistem pemantauan transaksi yang meragukan, transaksi yang suspicious. Tiba-tiba satu hari tu kita masuk banyak transaksi yang masuk ke akaun tu, mungkin dalam jumlah yang sikit tapi banyak, mungkin itu komisen dia dan sebagainya. Kita juga monitor, dan setelah kita mengenal pasti dan kita tengok transaksi ini memang meragukan, kita akan buat sama juga, kita ambil tindakan sekadar sementara supaya akaun ni kita akan contact dengan owner dulu, pemilik akaun, adakah betul dia akan provekan betul tak dia buat bisnes sekian. Contohnya lah kalau dia kata dia buat bisnes, dia memang masuk banyak komisen hari tu, memang hari-hari memang banyak komisen, dan dia berjaya orang kata membuktikan yang memang itu genuine, barulah kita akan lepaskan balik. So bank ni dia first kita akan terima daripada mangsa ataupun mana-mana agensi penguasa lah, polis, BNM dan mana-mana penguasa, baru kita ambil tindakan. So kata kita nak tahu benda tu mule ke tak, kadang-kadang kita pun kita tak boleh nak sebarangan sebab bank dia terikat dengan atau perbankan. Kita tak boleh sebenarnya contoh term rate. Tiba-tiba bank nak sekat akaun term rate, kita tak boleh, nanti kita akan disu balik. Betul. Okay. Mesti ada satu official report daripada mana-mana pihak lah, baru kita boleh tindakan. Baik, kita sudah dengar daripada pihak penguat kuasa dan pihak pakar juga. Dia tanya Encik Anan sebagai rakyat biasa, pernah tak menerima panggilan atau ada pengalaman ataupun mendengar cerita daripada kawan-kawan kenalan tentang orang yang terlibat atau terkena atau dihubungi tentang penipuan pinjaman tak wujud? Ada tak? Terima kasih kepada Tuan Moderator, rakan seperjuangan Ultimate, dan yang dihormati Tuan Nazrul, Encik Nasrul,
Jadi saya pun adalah pengalaman sikit. Kita pun tak terlepas daripada scam-scam yang sebegini. Semasa tuan bercakap mengenai message SMS, baru saya teringat, saya pun ada terima SMS yang mengatakan loan macam ni macam tu yang cepat boleh diluluskan ya. So pengalaman saya ada dua orang. Seorang tu dia nak pinjam 10,000. So dia punya kredit tu tak baik sangat. So dia pun ambil offer yang dekat media sosial. Lepas tu dia hubungi mereka. Lepas tu mereka cakap sebab dia punya kredit tak baik, mereka minta RM2,000 untuk meluluskan pinjaman tu. Dia pun bayar. Lepas tu diikuti dengan RM3,000 untuk menyelesaikan apa-apa masalah sebelum dia dapat loan itu. Dan lepas tu dia dia kena block. Lepas tu dia masa dia cuba hubungi pihak yang tersebut, dia tak dapat hubungi mereka, entah ke mana, wang pun dah lesap. So itu kes pertama. Yang lagi satu tu seorang doktor pula. Dia nak pinjam RM100,000. So wang yang jumlah yang agak besar lah. So dia pun jumpa macam agensi yang jumpa kat media sosial. Lepas tu dia pun samalah, dia kena bayar duit dulu. Kemudian sampai RM30,000 wang sendiri dia dah keluar. Lepas tu macam biasa agensi tu menghilangkan diri. Tu ada cerita-cerita yang betul cerita benar. Cerita betul. Kenalan sendiri walaupun tak kena. Ya. Saya rasa kita semua kalau tak pernah dapat panggilan macam ni, kita kenal kawan ataupun ahli keluarga yang kena. Baik, kita akan ambil rehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini lah. Baik, kita kembali lagi sekali dalam sesi town hall kita di peringkat daerah Lang Wangi, dan kita ada beberapa soalan lagi untuk panel-panel kita yang bertauliah ni. Tuan Superintendent, ada tak kaedah atau cara untuk kita sebagai rakyat mencegah daripada menjadi mangsa penipuan pinjaman tak wujud? Okey, kalau kita lihat di media sosial, kita pihak PDRM sendiri telah mencipta dan mewujudkan beberapa aplikasi untuk masyarakat dan juga mewujudkan beberapa cara untuk menghindari daripada menjadi mangsa kepada penipuan pinjaman tidak wujud dan juga masalah-masalah penipuan yang lain. Okey, untuk peringkat PDRM, kita gunakan satu konsep STAR. Konsep dia STAR. Maksud STAR ni adalah stop. Untuk S tu, stop. Bila kita melayari laman web ataupun laman sesawang, ataupun kita terima SMS ataupun terima notification daripada
nombor ataupun mungkin daripada aplikasi yang kita tak kenal dan kita tak mungkin tak dapat kesahihan dia, stop. Cukup. Kita tengok ni kita rasa tak confused ataupun kita rasa macam mungkin boleh membawa kepada perkara yang tak betul, kita stop. Ini adalah orang kata perlukan kekuatan daripada mangsa ataupun masyarakat untuk dia mengetahui bahawa dia boleh pergi kepada menjadi mangsa penipuan. Kemudian think ataupun fikir. ST untuk berfikir ni, kita minta dia orang ni, masyarakat ni berfikir. Adakah betul apa yang mereka dibaca? Adakah betul maklumat yang diberikan, diterima oleh mereka, dibaca oleh mereka dalam laman sosial contohnya? Pinjamlah, pohonlah sekarang. Anda memohon sekarang, kelulusan juga akan diberi sekarang. Bagi saya tidak ada satu institusi yang mampu untuk memberi dengan jumlah yang besar dalam tempoh yang singkat tanpa sebarang syarat-syarat lain. Jadi kalau kita sendiri pun ada saudara mara membuat pinjaman, saya percaya kita tak mampu untuk memberi pada masa tersebut ataupun dalam tempoh 24 jam. Jadi kita sendiri apabila melihat kepada perkara tersebut, saya percaya kita kena fikir. Jadi berfikir sejenak boleh menyelamatkan keadaan. Kemudian ask atau bertanya. Bertanya ni maksud dia, kita kena tengok. Kalau dia biasanya akan serahkan memberi satu nombor, contohnya nombor akaun. Kalau dia berikan nombor akaun, kita boleh semak. Kita di peringkat PDRM, kita dah ada satu laman web yang kita buat, iaitu Semak Mule. SEMAKMULE .rmp.gov.my, di mana kita boleh tengok sekiranya akaun tersebut mungkin pernah digunakan oleh berpuluh-puluh orang untuk menipu beratus-ratus orang. Mungkin itu adalah akaun dia. Kalau kita tengok dalam tu memang ada ditulis akaun ini sedang disiasat. Maknanya confirm akaun itu bukan akaun yang betul. Jadi dengan sifat untuk bertanya, mencari maklumat ni, saya percaya ia akan menyelamatkan masyarakat daripada menjadi mangsa. Kemudian respon. Kita berikan respon. Contohnya apabila kita kerap, contoh biasanya bila kita nak buat pinjaman, kita dah hantar, kita dah bertanya, tiba-tiba kita diam. Mereka ni akan menghantar mesej semua supaya kita respon. So stop. Padamkan nombor tersebut ataupun blok, cukup. Apabila kita mengambil tindakan star ni, insya-Allah, kalau dilihat daripada sudut tata cara yang normal manusia buat, penipuan ini tidak akan berlaku dan kita tidak akan jadi mangsa. Kalau kita ambil tindakan yang orang kata, kalau kita tengok tidak perlukan masa yang panjang, mungkin dalam beberapa second saja untuk melengkapkan dia menjadikan star. Tapi kalau kita biarkan terus menjawab, menerima dan terus berkomunikasi, kita memang akan terbawa ataupun terdoronglah menjadi mangsa. Okey, terima kasih. Sebenarnya kita ada soalan susulan ni, tapi berdasarkan jawapan macam dah terjawab kan. Jadi mungkin kita boleh sarankan sekali lagi, kalau selain daripada star ni, kita juga boleh membuat laporan pada pihak polis dan di mana-mana balai polis seluruh negara. Baik, Encik Nasrul Ya. Okey. Kita bercerita tentang mangsa penipuan kan. Kalau dia jadi, katakan saya sedar saya menjadi mangsa, saya dah bagi, saya dah transfer duit dan sebagainya untuk meluluskan pinjaman ni, boleh tak saya bujuk kepada pihak bank untuk mendapatkan duit ni balik sebagai mangsa? Okey, Tuan Moderator, ini adalah soalan yang sering diajukan kepada pihak bank. Boleh tak saya dapat duit balik, duit saya kan ada tipu, dah kena dimangsa, duit dah ditransfer ke sekian-sekian akaun. Ini orang selalu diajukan kepada pihak bank. Sebenarnya
mangsa ni boleh menghubungi bank. Saya bercakap mengenai skop pinjaman tak wujud lah, sebab kita ada banyak yang kes melibatkan dalam scam ni, tapi lebih fokus kepada pinjaman tak wujud ni. Untuk kes-kes pinjaman tak wujud ni, mangsa boleh menghubungi pihak bank untuk buat pengesahan dulu. Yang sama ada betul tak kalau dia ada berurusan dengan seorang individu pihak ketiga tu, betul tak dia ada apply loan dengan bank, contohnya dengan bank rakyat, ada tak dia apply loan, and then dia boleh buat buat pengesahan dengan individu tu, sama ada betul tak individu ni yang memproses dia punya loan tu. Okey, untuk orang kata mendapatkan wang semula tu, saya punya jawapan agak sukar. Sebab kebiasaannya apabila kita check dengan beneficiary account yang ditransfer tu, contohnya dia akan kata account tu selalunya akan meninggalkan minimum balance lah, duit yang terlalu sikit. Maknanya duit tu telah ditransfer, mungkin telah dikeluarkan ataupun telah ditransfer ke akaun lain. So dia bergantung sebenarnya kepada akaun yang ditransfer tu. Kalau kita masih ada, bank akan cuba membuat tindakan supaya tidak ada lagi aktiviti untuk akaun tersebut berlaku. Maksudnya kita akan cuba dapatkan. Okey, bank juga selain tu kita bila dapat report ni, kita mungkin contohnya mangsa ni dah call, kita akan advise macam tuan cakap lah, kita advise buat report boleh satu official. Maknanya di situ dia akan mentionkan akaun siapa, nombor akaun apa. So di situ bank ada satu official report untuk kita minta balik duit tu kalau kata masih available di institusi kewangan. Contohnya bank rakyat transfer ke CIMB, contoh kita akan minta balik kepada CIMB sekiranya duit tu masih. Sekiranya duit tu tak ada, kita pun tidak dapat buat apa-apa lah. Itu kita punya proses macam tu lah selalunya. Okey. Ada tak langkah-langkah atau kaedah yang diambil oleh pihak bank untuk menyediakan pengguna-pengguna orang ramai ni tentang scam ni? Okey, sebenarnya selepas sahaja orang kata PKP tu dalam PKP kita tak boleh orang kata jumpa dan sebagainya kan. Dalam masa PKP tu kita more kepada social media saja. Kita buat orang kata awareness. Kita buat campaign tu through kita punya website, kita punya social media, Facebook, Instagram dan orang kata TikTok, and then buat masa ni kita dah mula orang kata dengan saranan bank negara sendiri, kita dah keluar pergi ke public untuk kita bagi orang kata awareness. Yang tu yang paling bank buat lah untuk setakat ni, supaya memberi kesedaran bahawa sentiasa berhati-hati dengan apa-apa juga scam, termasuklah pinjaman tak wujud ni, supaya tidak menjadi mangsa. Contohnya dalam program macam ni adalah satu sharing session yang sangat baik, supaya kita orang kata share kepada public. Siapa yang mendengar ni, yang mana dia pula akan share pula kepada orang lain supaya sentiasa berhati-hati. Sebenarnya kalau kita ni, sebelum saya masuk tadi kita dah berbincang tuan kalau tak jadi kepada diri kita ataupun keluarga kita, kita masih lagi macam menganggap benda tu tak serius. Orang kata tak apalah, kita tak kenal kan. Bila dah jadi kepada kita ataupun family kita, barulah kita macam tersedar, termimpi. Benda-benda ni penting sebenarnya untuk kita share ataupun untuk dia menjadi mangsa kepada sindiket ni. Faham. Baik, terima kasih. Terima kasih. Encik Anan. Okey, peranan dan tanggungjawab masyarakat, mungkin Encik Anan boleh bagi tahu sikit peranan dan tanggungjawab masyarakat dan juga influencer lah, orang yang boleh mempengaruhi pendapat orang ramai ni sebagai penggunaan media sosial, terutamanya apabila banyak iklan-iklan yang tak sah atau tak sahih ni berleluasa di internet kan, menggunakan logo bank tapi sebenarnya dia scam. Apa pendapat tentang peranan? Jadi kalau daripada pandangan masyarakat tu, mereka harus celik lah, mereka harus berwaspada, kerana tawaran-tawaran sebegini ni sangat menarik bila kita tengok. Mungkin situasi kita pada masa tu dia tak baik sangat, mungkin kita terdesak, so jadi kita senang nak ambil keputusan yang tidak yang katakan kurang baik lah. Dan jadi masa kita tengah kat media sosial, banyak kita tengok iklan-iklan yang sangat menarik, mudah kita terpedaya dengan scam sebegini. Dan sebagai seorang influencer, saya rasa I think Ultimate pun boleh berkongsi dalam hal ini. Kita dapat banyak tawaran daripada fan-fan kita atau pengikut kita, followers kita, dan kadang-kadang mereka menyuruh kita mempromosikan bisnes mereka. Saya katakan bisnes.
Kerana kadang-kadang kita tidak tahu apa sebenarnya bisnes mereka. Mungkin mereka akan, saya buat loan ni lah, cepat boleh dapat. Pada kita orang biasa, okey lah, dia buat kerja yang baik, dia tolong orang yang tak boleh dapat pinjaman dengan daripada bank ke apa ke, baguslah, kita pun tolong share. Jadi mungkin kita membuat perkara yang boleh memudaratkan mereka. So kita kena check, kita kena periksa dengan betul-betul lah apa bisnes yang mereka promosikan. Secara peribadi saya dapat banyak tawaran. Mereka akan bayar kita untuk mempromosikan bisnes. Kadang-kadang mereka suruh kita jadi spokesperson mereka. So saya akan tolak tawaran-tawaran seperti ini. Betul. Sebab saya kalau nak diikutkan, kita semua ada kuasa, kita semua influencer. Cuma berapa ramai orang ni. Kan kadang-kadang kita dalam keluarga kita je, antara kawan-kawan kita, tapi orang-orang yang terlibat dalam energi murah ni biasanya pengaruh dia lebih besar sikit. Kan? Jadi memang tak boleh nafikan kerana betul kita boleh menyebarkan atau hebahkan, salurkan info berkaitan penipuan pinjaman tak wujud ni kepada semua orang lah. Betul. Salah satu kira khidmat masyarakat lah. Kan? Masih Encik Adnan. Jadi kita sekali lagi kita rehat sebentar dan kita akan kembali bersama ahli-ahli panel kita sebentar lagi. Skor Encik sekarang sudah mencapai 90%. Kami memerlukan Encik untuk bayarkan pre-installment yang berjumlah RM1,000 dahulu. Selepas Encik bayarkan pre-installment ini, kami akan sediakan cek untuk Encik. Kan dah banyak aku dah bayar dah. Berapa kali aku nak bayar lagi? Ini kali terakhir dah Encik. Lepas bayar ini, kami dah boleh approvekan pinjaman Encik. Encik boleh dapatkan cek dah. Sehari kemudian, saya menerima panggilan daripada mereka dan ingatkan pinjaman I dah approve. Tetapi, mereka asyik memberi pelbagai alasan yang I perlu membayar wang lagi. I dah letih dan penat cukup dengan kerenah mereka. Hello. Hai Encik, cek Encik sudah disediakan. Tapi sistem kami baru masa ini, sistem skor telah ditingkatkan kepada 92%. Encik perlu top up sikit je lagi untuk dapatkan cek Encik ni. Encik perlu bayarkan RM1,000 lagi. Cik, I dah penat tahu. Asyik nak minta I bayar je. Mana saya nak dapatkan duit lagi untuk bayar kat you? Ini memang betul-betul kali terakhir Cik. Yalah. Hello Ming. Actually I need your help. Boleh tak kalau I nak pinjam duit RM500? I pun ceritakan segala kepada Aming. Tapi Aming berasa pelik dengan proses pinjaman syarikat tersebut. Dia nasihatkan I semak nombor telefon itu di laman web Semak Mil. I ikut ajalah. I semakin risau. Akhirnya, I cuba masuk laman web Semak Mil untuk semakan. Rupanya, nombor telefon ejen telah banyak kali kena report oleh pengadu. Baru I sedar yang I telah kena scam dan rugikan semua duit I. Baik, berbalik sekali lagi kepada yang dihormati Superintendent kita. Ada tak mungkin data atau statistik yang berkaitan tentang penipuan pinjaman tak wujud ni untuk dikongsikan bersama orang ramai, terutama je apabila kita berfikir tentang IPD dan wang ni? Okay. Baik, saya bawa 2 tahun statistik untuk kejadian ataupun kes melibatkan pinjaman tidak wujud di IPD, di kawasan pentadbiran IPD Rawang. Tahun 2021, sepanjang tahun kita ada 87 kes yang dilaporkan dan siasatan yang dibuat dengan kerugian hanya lebih kurang 60 lebih ribu. Tetapi bermula daripada Januari sehingga September tahun ini, kes kurang daripada 87 tahun ni, belum sampai setahun, kita ada 80 kes.
Maknanya kita masih ada dalam tempoh 3 bulan untuk menghabiskan tahun ni. Tetapi kerugian untuk tempoh ni dengan 80 kes ni, kita dah mencecah 1.2 juta. Daripada dulu 60 lebih ribu, sekarang kepada 1.2 juta. Maksudnya penipuan ini akan menjadi satu penipuan yang mudah mendapatkan wang dan dia akan menyasarkan kepada beberapa golongan. Kita takut dia menjadi, orang kata, satu industri pula kepada sindiket. Dan daripada apa yang statistik yang kita lihat, mangsa kebanyakannya adalah lelaki. Walaupun lelaki dan perempuan tidak jauh beza. Contohnya untuk 3 tahun daripada 2020 sampai sekarang, kita ada lebih kurang lelaki 170 mangsa, perempuan 163. Tetapi kita tak boleh jadikan itu sebagai lelaki dan perempuan ni, sebab sekarang, dulu dia menyasarkan kepada orang kata mereka yang tidak bekerja, tapi ini adalah mereka yang bekerja, yang mempunyai bisnes ataupun mempunyai perniagaan kecil-kecilan. Mereka inilah sasaran, yang mana memerlukan wang yang cepat dalam tempoh yang singkat. Okey, kita pergi pula kepada umur. Kalau kita tengok pada umur yang menjadi mangsa ni, untuk umur 15 ke 30 tahun lebih kurang 136. Manakala 31 ke 50 tahun 168. Jadi kalau kita lihat, ini adalah range umur yang pertama 15 ke 30 ni, kita letakkan kepada, saya percaya, minat ataupun kehendak daripada anak-anak sekolah tu, ataupun pelajar yang nak membeli contohnya gadget yang mahal, dapat pinjaman, dapat duit bulanan daripada mak bapak menggunakan, nak bayar tu kononnya, dan akhirnya tersangkut. Bagi umur 31 ke 50 ni, saya lihat adalah bagi masyarakat yang berkejaya tetapi mungkin menghadapi masalah, mungkin ada bisnes yang tak berapa nak menjadi, ataupun ada masalah-masalah lain sehingga memaksa mereka ni untuk pergi kepada peminjam wang yang tak berdaftar ni, akhirnya tertipu pula dengan pinjaman yang tidak wujud. So kalau kita lihat daripada statistik ini, kita di pihak polis, terutama sekali bagi kami di IPT Damang ni, kami takut benda ini satu hari nanti akan menjadi satu perkara yang seperti mana Macau scam, yang akhirnya menjadi barah dan nanah kepada dalam masyarakat. Dan sebelum ia menjadi lebih besar ataupun menjadi lebih teruk, kita nak memberi pendekatan pendidikan kepada masyarakat supaya mereka tahu bahawa sekiranya ada berjumpa dengan keadaan yang sebegini, tolong gunakan balik semula kita punya pendekatan STAR tadi, supaya mereka tidak terjebak dan tidak menjadi mangsa. Terima kasih. Terima kasih. Encik Nasrul, mungkin bagi pihak bank ada apa tips untuk orang ramai supaya menjadi pengguna yang bijak, jadi tak terkena scam ni, pinjaman yang tak wujud. Okey, baik. Saya ada beberapa advice ataupun nasihat lah kepada public di sana. Yang pertamanya, of course, yang saya cakap tadi tu, kalau kita nak buat loan, yang paling senang, yang nominan yang kita buat, kita pergi ke branch lah, cawangan bank mana-mana. Contoh kita nak pergi bank sekian-sekian, bank A ke bank B, pergi ke bank tu, dapatkan nasihat, dapatkan apakah prosesnya, buat prosesnya betul. So kita dapat orang kata apa, cara yang betul untuk dapatkan pinjaman dengan pihak institusi kewangan. Yang keduanya adalah boleh dapatkan juga maklumat-maklumat tentang produk pinjaman ni daripada, selain daripada branch, kita boleh tengok, kita boleh call sendiri bank. Kita ada, setiap bank dia ada customer service dia. Bila ada tekan nombor contoh 3 ke 4 macam tu kan, dia akan kata okey, perkenalan produk, tanya apa yang produk tu, macam mana proses dan cara dia. Okey, yang seterusnya adalah jangan sesekali, kadang-kadang kita ni macam leka atau cuai. Bila kita dapat berhubung dengan seorang yang kata boleh memberikan loan, kita dengan mudah memberikan dokumen, orang kata confidential kita, IC kita, slip payslip kita, bank statement kita, dan benda tu adalah sangat, orang kata apa, sangat-sangat sulit. Kita tidak boleh bagi kepada seorang yang kita tidak kenal. Benda ni kalau macam biar rakyat pun, dia kena bagi ke staff yang dilantik, dan kita akan endorse sebagai benda ni diterima, orang kata apa, disahkan di branch yang terlibat. Okey,
Yang seterusnya seperti juga yang saya sebut tadi, untuk bank-bank ni kita tidak ada kenakan upfront payment. Upfront payment penting, okey. Sebabnya selalunya orang yang nak kena tipu dengan sedikit pinjaman ni, dia akan gunakan berbayar lah. Saya kata waman lah, proses lah pendaftaran. Kalau bank memang tidak ada, sehinggalah loan tu lulus dan dikreditkan, barulah kita akan beritahu ini ditolak sebagai mungkin 2 bulan pertama ditolak, and then ada kos guaman dan insurans, dan balance tu baru kita akan masuk ke dalam account. Okey, yang seterusnya mungkin yang terakhir adalah jangan sesekali terpedaya dengan tawaran pinjaman di mana mereka menjanjikan boleh clearkan CTOS, boleh clearkan secris, blacklist. Okey, benda-benda macam inilah yang membuatkan orang kata apa, bila dia kata benda ni boleh buat dengan dikenakan pembayaran, orang yang terdesak macam saudara sebelah saya cakap tadi, mereka akan buat apa sajalah demi untuk mendapatkan loan yang dijanjikan. Daripada nak pinjam 10,000, sedar tak sedar tiba-tiba dah jadi 20,000, bayar itu bayar ni dan sebagainya. So benda ni memang tidak ada. Kalau kata melalui ejen dan sebagainya pun, dia akan akhirnya datang ke branch, ke bank tu sendiri untuk buat pengesahan dan cek kelayakan. Dan di sinilah kita akan dapat sebenarnya dia layak dengan amount tu ataupun tidak, berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan. Itu daripada saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Encik Nasrul. Okey, Encik Anan tadi kita ada kawan yang pernah kena kenalan kan. Jadi mungkin Encik Anan boleh bagi nasihat, macam bayangkan ada seorang kawan di sini nak bagi nasihat kepada kawan, khususnya secara amnya kepada masyarakat, supaya tidak terjerat dalam penipuan pinjaman tak wujud. Apa nasihat dari sebagai orang awam kepada orang awam yang lain? Jadi saya mengikut secara peribadi, saya ikut satu pepatah Inggeris. If it's too good to be true, then most probably it's not. Kalau kita dengar benda ni, wow, macam sukar nak percaya, tawaran hebat sangat, baik kita abaikan. Maybe kita terikut kita punya nafsu, terikut kita punya situation, mungkin kita boleh terjerumus dalam kesusahan. Dan ada satu lagi perkara yang kita senang percayakan orang, walaupun kita tidak tahu dia punya latar belakang, kita tidak tahu dari mana dia datang, apa dia punya intention. Kita senang percayakan, orang ni takkan tipu saya. Saya rasa dalam hati saya orang ni takkan tipu saya. Tapi bila dia kena, baru dia tahu. So jangan sekali-sekali terikut dengan tawaran-tawaran yang hebat lah, yang it's hard to believe. So mungkinannya it's not real. I think kalau ikut cara macam ni, dia orang boleh tak terjerumus dalam masalah sebegini. Terima kasih Encik Anan. Sebelum mungkin saya minta yang dihormati Superintendent Azrul memang dia nak menyusup untuk simpulkan, mungkin ada beberapa soalan untuk kalau boleh. Okay. Jadi tuan, saya pun pernah menerima SMS mengatakan loan yang cepat, personal loan, apply hari ini esok dapat. So saya tidak perlukan loan tersebut, so saya abaikan message atau SMS seperti itu. Jadi apa yang seharusnya dilakukan tuan? Okey, sekiranya pihak masyarakat menerima apa-apa mesej ataupun mungkin mendapat iklan yang kita panggil penghantaran secara rawak so kalau nombor itu adalah nombor yang tidak dikenal pasti. Kalau macam saya gunakan first kali kita gunakan Truecaller. Okey, aplikasi yang kita boleh download melalui App Store ataupun Google Store, di mana aplikasi ini dapat mengenal pasti nombor tersebut adalah nombor yang kerap digunakan oleh scammer ataupun apa. Yang pertama, daripada situ kita dah dapat alert, waspada. Yang kedua, kita tengok nombor tersebut, kalau dia kerap menghantar, masih lagi menghantar kepada kita, kita boleh buat pelaporan kepada SKMM untuk mereka mengambil tindakan, sama ada mereka membuat tindakan yang sewajarnya di peringkat mereka lah, sama ada mereka nak block ataupun deactivate nombor tersebut. Dan boleh juga kita war-warkan kepada ahli keluarga bahawa hati-hati dengan nombor ini, dilihat sebagai orang kata, kalaupun kita tak mampu untuk sebarkan kepada masyarakat, tetapi setidak-tidaknya kenalan kita yang dekat boleh tahu.
hati-hati dengan nombor ini. Kelihatan seperti penipu, tolong jangan terjebak. Jadi kita peringatkan dulu di peringkat kita selain daripada kita ambil tindakan. Bahkan kalau ada setengah telefon bimbit, kalau kita nak, sebelum kita delete nombor tersebut, dia ada dua pilihan. Satu, delete saja ataupun padam saja. Yang kedua, padam dan report. Ambil tindakan padam dan report untuk supaya nombor itu direport sebagai nombor yang mungkin digunakan oleh pihak penipu. Itu antara tindakan yang kita boleh buat di peringkat kita. Okey, sama. Masih Tuan, mungkin ada apa-apa lagi Tuan nak tambah untuk memberi kesimpulan yang meluluh sebelum kita tamatkan forum kita ni? Okey, terima kasih moderator. Bagi saya, yang pertama sekali, bila kita bercerita tentang pinjaman tidak wujud ini, perkara yang pertama yang saya nak nasihatkan kepada masyarakat adalah sentiasa berwaspada. Amalkan STAR tadi, seperti mana yang saya kata tadi, stop, think, dan act and so respond. Kita kena ambil satu tindakan di mana untuk menamatkan penipuan ini daripada terus menjadi ataupun menjadi berakar umbi dalam masyarakat. Dan sekiranya tidak berjaya juga untuk kita menghalang ataupun melarikan diri daripada ditipu, sekiranya telah menjadi mangsa penipuan, tolonglah tampil ke hadapan untuk membuat laporan polis. Dan yang paling penting, sertakan sekali resit transaksi perbualan yang kita gunakan daripada WhatsApp ataupun daripada Facebook Messenger, apa-apa info yang melibatkan penipu tersebut, termasuk dengan akaun yang diberikan dan segalanya, kerana ini adalah perkara yang dapat membantu siasatan polis. Sekiranya laporan polis dibuat dalam masa yang singkat dan cepat, insya-Allah seperti mana yang diterangkan oleh Cik Nasrul tadi, mungkin kemungkinan besar wang masih berada di dalam akaun dan kita boleh dapatkan kembali wang tersebut, di mana itu adalah yang concern daripada mangsa. Tetapi sekiranya lewat, wang telah dikeluarkan, agak sukar untuk kita mendapatkan balik wang tersebut. Jadi sebelum perkara tersebut berlaku, saya nak nasihatkan sekali lagi kepada masyarakat. Yang pertama, cubalah download ataupun dapatkan aplikasi Semak Mule daripada Google Play Store ataupun daripada App Store sekiranya menggunakan iPhone, di mana di sana boleh membuat semakan scammers, apa juga bentuk penipuan. Yang kedua, kita ada CCID Scam Response Center. Boleh berhubung dengan nombor tersebut 03 2610 1559 atau 03 2610 1599. Ada orang tanya pula, kalau nombor ni telefon macam mana? Kita ingat nombor ni, nombor yang digunakan mereka ni kan untuk mengcek orang menipu. Tiba-tiba orang pula gunakan nombor telefon ni untuk menipu. Jadi setakat ini kita boleh katakan nombor ni, insya-Allah nombor ini hanya untuk menerima saja, tidak boleh membuat panggilan keluar setakat ini. So kalau tiba-tiba terima panggilan daripada nombor ini, memang itu adalah scammer yang telah mengubah suai atau menggunakannya. Selain itu, kita ada juga CCID info line yang boleh dibuat semakan seperti mana yang saya katakan tadi. Termasuk juga Facebook. Facebook ni bukan setakat commercial crime lah ataupun jenayah komersial saja. Setiap IPD dalam Malaysia, setiap IPK, Ibu Pejabat Polis Kontijen, Ibu Pejabat Polis Daerah, kita ada kita punya Facebook di mana kita masukkan info-info ni. Tolonglah like, tolonglah share, tolonglah sebarkan. Jangan dah tertipu baru nak tengok apa-apa. Ini adalah salah satu cara kita untuk menyampaikan kepada pihak masyarakat supaya sentiasa berhati-hati. Kita masukkan setiap minggu sekiranya ada MO baru supaya masyarakat boleh alert. Dan saya harap dengan adanya perkongsian ini, jenayah ataupun pinjaman wang tidak wujud ini kita boleh kurangkan mangsanya, atau keadaan yang lebih baik mungkin boleh terus
tidak berlaku dalam masyarakat kita dan mengelakkan kerugian yang lebih besar. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, terima kasih Tuan. Nampaknya kita sampai ke penghujung Town Hall Discussion di siri keempat bagi peringkat daerah Dawang Wangi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ahli panel sekali lagi. Saya nak banyakkan penonton tentang ahli-ahli panel kita. Di sebelah kiri saya yang dihormati Superintendent Azrul bin Abdul Yusof, Timbalan Ketua Polis Daerah Dawang Wangi. Kedua, Encik Nasrul bin Muhammad Isa, Ketua Penipuan Cyber dan juga Forensik Digital dari Bank Rakyat Malaysia. Dan ketiga, kawan saya yang lama, Cik Ananta Rajaram, seorang yang terlibat dalam industri hiburan, seorang yang mempunyai pengaruh dalam menyebarkan isu-isu macam ni lah. Jadi saya terima kasih sekali lagi kepada semua ahli panel kita. Nama saya Ahmad Abdul Rahman, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Terima kasih. Dengan kemajuan teknologi, transaksi dalam talian lebih mudah dengan hanya satu klik. Namun tetap ada yang berniat jahat dan cuba mengambil kesempatan untuk manfaat pribadi. Scammer akan menghubungi anda dan menyamar sebagai pihak berkuasa dan meminta maklumat pribadi untuk memindahkan wang anda. Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan, sila sahkan kesahihan pemanggil melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Laporkan panggilan mencurigakan dengan segera kepada pihak berkuasa. Jadilah pengguna digital yang bijak. Layari laman sesawang ini untuk maklumat lanjut. Ingat, kenal pasti, semak dan laporkan scam.